Titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Tuan Yang di-Pertua, masalah banjir sering menghantui rakyat Malaysia di seluruh negara. Masalah banjir kilat maupun banjir berskala besar sentiasa melanda hampir di semua negeri, termasuk negeri Selangor. Banjir pada tahun 2021 merupakan insiden banjir yang paling teruk di negeri Selangor, terutamanya kawasan Shah Alam, Kota Kemuning dan keseluruhan daerah Kelang, di mana puluhan nyawa terkorban dan berbilion ringgit harta benda musnah akibat musibah ini. Saya juga selaku sebagai adun Kota Kemuning sejak 2018 lagi telah memberi fokus terperinci tentang hal banjir di Shah Alam, terutamanya di kawasan Seri Muda, supaya agensi berkaitan seperti JPS, JKR dan MBSA mengambil serius tentang banjir yang sentiasa melanda kawasan ini. Saya sentiasa bersuara dan membawa perhatian kepada agensi berkaitan berkenaan masalah ini seawal 2018 lagi. Namun, permintaan saya tidak menjadi agenda penting agensi yang terlibat dalam perancangan mereka. Namun begitu, berikutan banjir kilat berterusan dan amaran meteorologi telah saya bangkitkan kerisauan berkenaan banjir skala besar seawal 2021 lagi. Atas pelbagai alasan, tiada sebarang penyelesaian yang diberikan oleh mana-mana agensi sehingga berlakunya malapetaka banjir pada 17 Disember 2021. Kini, MBSA dan JPS melalui peruntukan Kerajaan Negeri Selangor sedang melakukan beberapa projek berskala kecil untuk mengatasi masalah banjir. Tetapi, beberapa projek berskala besar yang telah dikatakan menelan berbilion-bilion ringgit yang diumumkan oleh mantan Perdana Menteri dan juga mantan Menteri Sumber Asli pada tahun 2022 tidak menampakkan sebarang kemajuan. Akibat bencana tersebut, kerajaan negeri dan kerajaan pusat telah mengumumkan beberapa jenis bantuan kepada mangsa di sini. Bantuan dinyatakan sebagai baik pulih rumah. Ramai mengadu bahawa mereka tidak menerima atau tidak diterima setimpal seperti yang dijanjikan. Ada pula menyatakan rekod-rekod mereka sengaja dihilangkan. Saya merayu agar kerajaan hari ini menyiasat dan audit segala bantuan disalurkan kepada mangsa banjir disebabkan pada tahun 2021. Saya berharap Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim mengambil perhatian yang serius terhadap masalah banjir ini dan mencari satu penyelesaian berkekalan bagi menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia, khasnya di kawasan Kelang. Juga perlu diingatkan, ada laporan yang menyatakan daerah Kelang mungkin akan tenggelam dalam masa 30 tahun. Maka perhatian serius daripada kerajaan hari ini sangatlah diharapkan oleh warga Kelang. Tuan Yang di-Pertua, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, di mana pilihan raya merupakan komponen utama dalam sistem pemerintahan ini. Namun saya berpendapat, agihan taburan pengundi melalui sempadan parlimen dan DUN perlu dikaji semula untuk mencerminkan taburan pengundi yang seimbang. Pada ketiga ini, terdapat kawasan parlimen yang mempunyai bilangan pengundi yang ramai, iaitu hampir mencecah 300,000. Nampak saja parlimen Bangi di sebelah saya. Parlimen Kelang pula 215,000. Tetapi ada juga kawasan parlimen yang pengundinya kurang daripada 50,000. Tadi saya dengar ada yang menyatakan 40,000 dapat majoriti, sudah sangat syokkan diri sendiri. Saya dapat 91,000, ketiga terbesar dalam Malaysia. Tak pun saya cakap. Taburan ini adalah tidak seimbang dan bertentangan dengan prinsip, dengan izin, one man, one vote, one value. Demokrasi adalah keadilan bagi setiap individu, setiap rakyat akan memastikan suara mereka didengari di Dewan yang mulia ini. Walau bagaimanapun dengan sekarang, terdapat wakil rakyat yang mewakili ratusan ribu undi seperti saudara yang berhormat di sebelah saya, dan ada pula wakil rakyat yang mewakili dengan hanya puluhan ribu undi. Ini nampak seolah-olah prinsip demokrasi dipermainkan dan diperketawakan. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada kerajaan supaya mengkaji semula persempadan semula agar
taburan pengundi di sesuatu kawasan diagihkan secara adil sehingga persempurnaan semula secara adil berlaku. Kerajaan perpaduan patut memberi pertimbangan yang wajar dalam memberi peruntukan bagi kawasan parlimen mengikut jumlah pengundi agar keadilan setiap pengundi dapat dibela. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengingatkan semua kata-kata yang pernah diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dengan menyatakan bahawa kebanyakan orang Melayu masih berada pada paras kemiskinan, tetapi masyarakat yang paling termiskin adalah berada dalam kalangan orang India. Kebanyakan orang India telah hilang haluan dan akhirnya terpaksa terjebak ke kancah sosial selepas tahun 80-an. Iaitu selepas mereka dipaksa keluar daripada estate-estate. Kerajaan pada ketika itu tidak merancang dan gagal membimbing mereka ke jalan yang betul melalui penempatan yang terancang. Akibatnya, kaum India sepakat bersetuju untuk menyediakan plan pembangunan komprehensif bagi kaum India. Ia dikenali sebagai Malaysian Indian Blueprint yang meliputi semua aspek sosial bagi meningkatkan kebajikan serta ekonomi kaum India. Tujuan blueprint ini adalah supaya kaum India tidak dipingkirkan dalam arus pembangunan negara. Malah tiada satu rakyat pun harus dipinggirkan daripada arus pembangunan negara ini. Blueprint ini telah diterima oleh mantan Perdana Menteri ke-6. Namun pelaksanaannya terbantut sehingga sekarang. Tuan Yang di-Pertua, saya sangat berharap supaya kerajaan perpaduan yang ada sekarang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Tambun mengambil kira aspek pembangunan kaum India dan melaksanakan Malaysian Indian Blueprint yang telah disediakan oleh semua pemimpin India bagi kesejahteraan dan kemakmuran kaum India selari dengan konsep kerajaan madani. Pembangunan ekonomi kaum India perlu dijalankan secara inklusif di mana dasar-dasar yang berkaitan perlu disemak semula bagi menerapkan konsep madani untuk memanfaatkan semua rakyat Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, seperti semua diketahui, saya juga adalah bekas tahanan ISA. Pada tahun 2007, ditahan selama 495 hari. Saya lebih mengetahui perasaan dan kerisauan ahli keluarga yang telah ditahan di bawah SOSMA. Saya percaya Yang Amat Berhormat Tambun pun mempunyai pemikiran yang sama dengan saya. SOSMA adalah asalnya diwujudkan untuk mengekang pengganas yang berbahaya di negara ini. Walau bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, penggunaan SOSMA terhadap gangster dan penjenayaan seperti rompak, pergaduhan salah guna Sila gulung. pengedaran dadah, simpanan senjata tanpa lesen dan sebagainya. Yang mana jelasnya perkara-perkara ini dapat dibawa ke mahkamah atau menggunakan akta atau kanun tersedia seperti CPC, akta dadah berbahaya, akta senjata dan seumpamanya. Saya khawatir pihak berkuasa mengambil jalan mudah atau mungkin salah guna kuasa mereka dalam penahanan individu-individu tanpa diberi peluang untuk membela diri mereka di mahkamah terbuka. Saya sangat berharap kerajaan akan mempertimbangkan keperluan SOSMA. Sekiranya masih diperlukan, maka hadkan pengaplikasikan kepada pengganas sahaja. Penjenayah lain perlu dihadapkan di mahkamah dengan segera dan dibicarakan mengikut lunas undang-undang yang sedia ada. Tuan Yang di-Pertua, saya sebelum akhiri saya ingin menyatakan, saya sangat ingin menyatakan terima kasih kepada mana-mana menteri yang turun padang ke kawasan Parlimen Kelang. Khasnya kepada hospital, jalan raya, isu-isu yang berbangkit. Namun begitu adalah baiknya apabila menteri-menteri yang turun kawasan masing-masing mana-mana konstituensi pun tolong beritahu, tolong memanggil sama ahli parlimen sekalian bersama-sama dengan menteri supaya kami dapat menunjukkan perpaduan kami dengan menteri-menteri tersebut. Sekian saja, saya mohon untuk menyokong. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Batu Pahak.